Dia jumpa Nabi dalam keadaan bajunya putih, rambutnya putih, panjang sampai ke belakang, wajahnya berseri-seri, memegang tongkat dan sambil membongkok. Dia kata dia bertemu Nabi dengan wajah itu. Kita kata itu bukan awak jumpa Nabi, itu awak jumpa Gandalf dalam The Lord of the Ring. Okey, baik. Sebelum kita nak sebut yang ni, kita ambil dulu isu berkaitan tentang Tok Guru Haji Adi Awang meriwayatkan kepada kita, menceritakan kepada kita bahawa beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Ni yang terbaru, yang viral baru-baru ni. So kita nak dengar yang tu dulu. Lepas tu nanti saya akan bagi ulasan dan saya akan bagi persamaan ataupun perbezaan apa yang menjadi pendekatan di dalam gerakan GISB ataupun Rufaqa dan juga Al-Arqam. Tapi kita dengar dulu apa yang Tok Guru Haji Adi sebutkan. Okay, kita dengar. Satu nak cerita Ismail Istiqarah ni. Ismail Istiqarah. Biar kata Abi. Lepas Ismail Istiqarah, saya mimpi Rasulullah. Cerita mimpi Rasulullah ni tidak mudah. Saya cerita ke Dr. Nazli, cerita ke Dr. Harudin, cerita Ustaz Hasim Jasir. Cerita Quran ni. Berapa orang kau milik surah ulama. Tak buat cerita ni. Kerana cerita berkenaan dengan Nabi ni kalau kita bahu, sedia tepat dalam negara tu. Dia bukan mudah, dia tepat. Mesti kena cerita kena. Ismail Istiqarah. Saya mimpi Rasulullah datang melawat kapung Gusila. Dia mari diiring oleh beberapa orang sahabat dia. Orang nak kata ikut je lah. Dia cerita. Dalam keadaan ada kesan paruk perang Uhud di wajah dia. Dia mari, dia terus beri salam. Dia sebut nama saya. Assalamualaikum Abdullahi. Waalaikumsalam. Saya pun peluk dia. Memang bau punya atur lah. Peluk. Macam biasa. Wangi. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab. Ukhatibu as-sunnah. Summa ukhatibu syiah. Dia nak bercakap dengan orang sunni. Nak bercakap dengan orang syiah. Dia kata saya. Kemudian dia berundur. Dia pergi lalu depan masjid Gusila. Tiba-tiba ada bakar anjing. Bakar anjing yang buruk duduk depan masjid. Saya pun nak marah ke budak-budak muda Gusila ni. Mengapa tak buang bakar anjing ni, malu lah. Saya buat macam ni. Nabi mari ada bakar anjing depan masjid. Tak buang. Lepas tu dia menghilang. Saya pun undur balik. Popok muslimah sedang duduk bersihkan ikan darah. Ikan selapi lah ikan darah ni. Dia kata takkan Nabi nak makan ikan darah. Saya fikir begitu. Lepas tu orang beritahu Rasulullah tak makan dah. Dia berada di alam rohani. Kemudian dia mari balik Rasulullah ni. Dia mari jalan, kok jalan tu saya tengok muka dia hitam dan masam, sedih. Wajah dia sedih, sangat sedih. Saya dah fikir kalau dia bercakap saya kena terjemah bahasa Melayu. Takut kehebatan dia tu. Tak terjemah bahasa Melayu ni. Bahasa gerun. Dia dah jumpa Sunni, lepas tu nak pergi jumpa Syiah pula. Dia bunuh, sedih. Lepas tu saya terkejut daripada tidur. Memang terpingat-pingat. Dan saya buat keputusan pergi ke Muktamar Takrib. Kemudian tak berapa lama, masa saya keluar hospital, datanglah rombongan daripada Hamas diketuai oleh Khalil Hayat. Khalil Hayat ni orang nombor 3 selepas daripada Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Kerana saya tak tahu dah siapa dia lantik ganti Yahya Sinwar ni. Dia mari, dia berjabat saya di Rusila. Saya pun berani cerita ke dia. Saya mimpi. Saya mimpi. Tu, dia kata boleh, Ustaz. Saya nak takbir mimpi. Saya sila takbir. Kalau awak pandai takbir mimpi, silakan. Saya nak takbir mimpi ni ialah orang kita balik pada ta'asub perkauman. Biar. Orang Arab ni dia tak nak orang lain yang ke depan. Dia nak orang dia ke depan. Oleh kerana orang Iran ni bukan orang Arab. Turki bukan Arab, dia tak nak. Iran dia kata Syiah, Turki dia kata Osmania. Dia nak dia. Dia pula tak orang settle. So dia menyaksikan. Bila berlaku di Gaza, dia tak tudung. Mengecewakan orang Gaza. Kena bunuh. Semua kerajaan-kerajaan Arab ni mengecewakan. Dan dalam post di PAS Terengganu tadi sebut Allah Akbar, kisah mimpi Rasulullah sebelum Tuan Guru dedahkan mimpinya, dia sebut saya tak pernah cerita benda ni kat tempat lain sebelum ni, tak apalah saya cerita pada hari ini. Nak cerita berkaitan mimpi ni bukan mudah. Dulu saya cerita benda ni kepada almarhum Tok Guru Nia Aziz, Ustaz Harudin, Ustaz Hashim Jassin dan beberapa orang sahabat Majlis Syura. Bukan mudah kerana cerita begini kalau kita bohong akan disediakan tempatnya di dalam api neraka. Yang pertama sekali sahabat-sahabat, mimpi bertemu dengan Nabi SAW ni adalah mungkin. Boleh tak kita mimpi jumpa Nabi SAW? Ya, mungkin. Mungkin bertemu dengan Nabi SAW secara mimpi. Di dalam alam mimpi, bukan di dalam alam jaga. Adapun di dalam alam jaga, iaitu bertemu dengan Allah SWT secara terus, seperti mana dakwaan bahawa Syekh Muhammad Suhaimi dia bertemu dengan Rasul SAW secara jaga di dalam Kaabah ketika dia menerima zikir agung atau disebut sebagai aurat Muhammadiyah. Ini adalah
satu perkara yang tidak diterima oleh kebanyakan para ulama. Majoriti para ulama menolak pertemuan dengan Nabi SAW secara jaga. Ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahawa bertemu Rasulullah SAW hanya mungkin berlaku di dalam mimpi berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Manakala bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam secara fizikal dalam alam nyata, selepas kewafatan baginda tidak ada sebarang nas di dalam Quran dan hadis yang sahih yang menyokongnya. Adapun hadis di dalam riwayat Abu Dawud, riwayat Ibn Majah yang sebutkan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi, dan man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqadatan. Sesiapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia sebenar-benarnya telah melihat aku, dan kerana syaitan tidak mampu untuk menyerupa dengan wajah aku. Bagi orang biasa yang mungkin bukan orang yang akademik, ilmuwan biasa, atau dia bukan orang ilmuwan, dia tidak biasa pula mengetahui tentang bentuk fizikal Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mendakwa bahawa dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat wajar untuk kita bertanya kepadanya, apakah bentuk fizikal Nabi SAW yang awak nampak? Selain daripada ciri-ciri yang berbeza daripada kebiasaan, apakah bentuk fizikal Rasulullah? Bagaimana rambut baginda, bagaimana janggut baginda, bagaimana bentuk badan baginda, bagaimana wajah baginda Nabi SAW dan seumpama dengannya. Jadi keadaan-keadaan seperti itu perlu dipertanyakan kepada orang berkenaan apabila dia mendakwa mimpi bertemu dengan Nabi. Walaupun dalam hadis riwayat Abu Dawud mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, siapa yang mimpi bertemu dengan aku maka dia benar-benar bertemu dengan aku, benar-benar melihat dengan aku. Ia membawa maksud orang yang telah mengenali baginda Nabi SAW, dia memang lihat itu adalah baginda Nabi. Apa yang diucapkan baginda Nabi pada waktu ketika itu adalah ucapan baginda, dan syaitan tidak akan mampu untuk menyerupai dengan wajah baginda Nabi SAW. Tetapi bagaimana pula kalau ada orang dia tak kenal Nabi SAW, lalu ada satu syaitan, dia merupa dengan wajah yang seorang lelaki yang cantik, yang kacak, yang handsome, dengan wajahnya yang lawa, kemudian dengan perwatakan tertentu. Dia bukan Nabi SAW, tetapi dia orang lain yang mempunyai ciri-ciri kecantikan, lalu dia mendakwa dirinya adalah Nabi SAW. Adakah orang ini adalah Nabi? Tak, dia bukan Nabi SAW. Syaitan boleh menyerupai orang lain, lalu dia mendakwa dirinya Nabi, tetapi dia tidak boleh menyerupai wajah sebenar baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila orang awam, orang yang mungkin tiada pengetahuan tentang wajah dan ciri baginda Nabi SAW, kita perlu bertanya dengannya. Macam kes dulu Bala, dia dakwa bahawa dia bertemu dengan Nabi. Dia ni Islam pun tidak. Lalu dia, macam mana dia tahu tentang ciri fizikal Nabi SAW? Pastinya dia tidak tahu. Oleh sebab itu, bila dia mendakwa dia bertemu dengan Nabi, kita pun tak nafikan, tapi kita tanya dia dulu. Sebelum kita nak percaya kepada dia, kita akan tanya dulu, apakah ciri-ciri bentuk fizikal Nabi SAW yang awak nampak itu. Jadi kalau bentuk dan ciri-cirinya itu bertepatan dengan hadis-hadis Nabi SAW, anda boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang saya juga telah terjemahkan, ataupun buku saya sendiri yang bertajuk Bentuk Fizikal Rasul SAW berdasarkan hadis-hadis yang dipercayai. Kalau anda tengok daripada ciri-ciri berkenaan bertepatan dengan apa yang telah disebutkan, berkemungkinan besar memang dia bertemu dengan Nabi SAW. Itu untuk awam. Bagaimana pula dengan Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang? Bagaimana pula dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang mana beliau ini adalah seorang Nasrul Sunnah, seorang ulama, seorang yang mempunyai ketokohan yang besar, ilmunya tinggi, dan mengajar buku-buku tafsir, mengajar buku-buku akidah, mengajar kitab-kitab hadis. Adakah kita perlu bertanya lebih berkaitan tentang bentuk fizikal kepada dia? Pastinya kita tidak bertanya lebih berkaitan tentang hal itu. Yang mungkin kita pertikaikan ataupun kita perbincangkan, lebih tepat ialah perbincangkan, adalah takbir kepada mimpi berkenaan. Takbir kepada mimpi berkenaan. Apakah bentuk takbiran itu? Adakah takbir mimpi itu benar ataupun tidak? Apa yang berlaku dalam mimpi yang diceritakan oleh Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang? Dia kata bahawa Rasulullah SAW datang melawat ke Masjid Rusila. Ada kesan parut perang Uhud di wajah Rasulullah SAW. Lalu Haji Abdul Hadi peluk
untuk Rasulullah. Mereka bercakap bahasa Arab. Nabi kata, ukhatibus sunnah summa syiah. Aku nak bercakap dengan orang sunnah, lepas tu aku akan bercakap dengan orang syiah. Kemudian dalam perjalanan keluar, ada bangkai anjing di belakang masjid Rusila. Saya tak tahu ini bangkai anjing ataupun bakar anjing. Saya tak faham dialek tu, saya tak berapa tangkap. Bakar anjing ataupun bangkai anjing. Mungkin sahabat-sahabat boleh betulkan kepada saya. Ditemui bangkai anjing ataupun bakar anjing. Tu mungkin perkataan tu lebih baiklah. Kemudian disebutkan bahawa muslimat dah mula masak ikan darat. Ikan darat ni bahasa orang laut, orang nelayan ni biasa dia akan sebut ikan darat dengan ikan laut. Ikan darat ni dia ikan talapia, ikan patin. Yang ni disebut ikan darat, ikan sungai. Kalau ikan laut tu ikan laut lah, macam ikan temenung ke, ikan itu ikan laut. Jadi geng-geng muslimat ni sedang masak ikan darat. Tok Guru Haji Hadi berfikir, adakah Rasulullah SAW akan makan? Kemudian diberitakan kepada dia bahawa Rasulullah dah tak makan dah. Kemudian Rasulullah hilang dan kemudian Rasulullah datang semula dalam keadaan wajahnya hitam dan nampak kesedihan. Membawa maksud setelah daripada bertemu dengan sunnah, bertemu dengan kelompok sunnah iaitu Haji Abdul Hadi, dia pergi bertemu dengan Syiah. Kemudian datangnya dalam keadaan wajahnya hitam dan wajahnya dalam keadaan sedih. Kemudian ada orang daripada Ikhwanul Muslimin, daripada pejuang-pejuang di Gaza, tokoh-tokoh pejuang Gaza telah memberikan takbir bahawa antara takbirannya ialah, antara tafsiran mimpinya ialah orang Arab akan balik kepada ta'assub dan tak nak diberikan kepada golongan lain seperti Iran, kepada Turki, kerana mereka ini ada ketaksuban. Padahal Tok Guru Haji sebut tak rot cetong. Dia orang Arab tu tak ada apa pun. Tak rot cetong. Apa bunyi dia? Saya pun tak berapa ingat, tapi saya biasa dengar kawan-kawan saya sebut tentang perkataan tu. Maksudnya dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa lah. Orang Arab ni tak ada kemampuan, tak ada kekuatan, tapi masih lagi dengan sifat ta'assub, dia tak nak bekerjasama dengan penuh kepada Iran dan juga kepada Turki. Daripada mimpi berkenaan, Tok Guru Haji Hadi Awang pergi takrib, pergi ke mesyuarat Syiah dan juga Sunnah yang berlaku di Iran. Itu yang disebutkan. Jadi dok rok cetong. Dok rok cetong. So tak ada apa lah, betul tak? Dok rok cetong ni maksudnya dia tak ada apa-apa, betul tak? Istilah saya tu. Saya takut silap faham. Dok rok cetong. Tak cerdik mana? Tak cerdik mana? Tak boleh pakai lah, tak boleh pakai. Maksud dia tak ada apa lah. Tak boleh pakai sangat. So macam tu lah keadaan dia. Jadi itulah yang berlaku di dalam mimpi Tok Guru Haji Hadi. Boleh jadi tak dia bertemu Rasul SAW secara benar? Pada pandangan saya secara peribadi, kemungkinan paling besar adalah Tok Guru Haji Hadi memang bertemu Nabi SAW secara mimpi. Dalam mimpi, dia tak ada sebut dia mimpi, selepas mimpi dia bertemu secara jaga. Tak pasti. Tapi di dalam mimpi kemungkinan besar beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, apatah beliau memang mengetahui bentuk fizikal baginda Nabi SAW. Bahkan ini bukan kali pertama baginda Tok Guru Haji Hadi cerita tentang dia bertemu dengan Nabi. Sebenarnya cerita ini juga telah diceritakan oleh pengikut-pengikut ataupun orang PAS yang lain. Sebelum ni Ustaz Hashim Jassin. Ustaz Hashim Jassin pun pernah sebutkan cerita ni kepada orang ramai, mimpi ini kepada orang ramai, walaupun waktu tu Tok Guru Haji Hadi tak cerita. Saya ingat ini adalah antara yang awal Tok Guru Haji Hadi cerita kepada awam secara umum. Manakala sebelum ni biasanya diceritakan oleh orang lain. Saya kira ada kemungkinan tak dia bertemu dengan Nabi? Ya, ada kemungkinan. Adakah daripada sudut takbir itu benar ataupun tidak? Takbir mimpi ataupun tafsir mimpi ni boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Boleh jadi memang membawa maksud Nabi SAW nak kepada kesatuan Syiah dan juga Sunnah. Boleh jadi ia mahukan sebaliknya. Dan banyak tafsir mimpi yang datang daripada orang yang berbeza. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW sebut faqsus ru'yaka ala Abi Bakar fa innahu a'lamun nas bitta'birin. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, kepada sahabat yang menceritakan nak takbir mimpi daripada Rasulullah, dia kata, ceritakanlah mimpimu kepada Abu Bakar kerana sesungguhnya Abu Bakar ini adalah orang yang paling tahu dalam takbir mimpi. Pun begitu
itu dalam beberapa hadis disebutkan bahawa ada takbir mimpi, ada tafsiran mimpi yang disebutkan oleh Abu Bakar itu tepat, ada sebahagiannya adalah tidak tepat. Itu Abu Bakar yang mentafsirkan mimpi, yang takbir mimpi, apatah lagi orang yang selain daripadanya. Maka ketepatan takbiran mimpi adalah tidak diketahui. Ketepatan takbiran mimpi adalah tidak diketahui. Adapun mimpi bertemu Nabi itu ada kemungkinan. Mimpi bertemu Nabi SAW ada kemungkinan. Nabi hitam, Nabi tidak hitam. Oleh sebab itu di dalam cerita Tok Guru Haji Abdul Hadi pun tidak menyebutkan bahawa Nabi hitam. Tetapi yang datang dalam keadaan mimpi Tok Guru Haji Hadi disebutkan bahawa datang semula dalam keadaan wajahnya hitam. Maksudnya dia asalnya wajahnya adalah bentuknya sudah sempurna, cuma ada bekas parut perang Uhud. Kemudian datang kali kedua wajahnya hitam dalam keadaan sedih. Yang ni bukan menunjukkan bahawa itu sifat Nabi SAW wajahnya hitam, tetapi ini menunjukkan keadaan yang perlu ditakbirkan, keadaan yang perlu ditafsirkan. Sebab kita semua tahu bahawa kulit wajah Nabi SAW bukanlah berwarna hitam. Tetapi bahkan Tok Guru Haji Hadi pasti tahu tentang kulit baginda Nabi SAW bukanlah berwarna hitam. Saya bukan nak backup Tok Guru Haji Hadi hanya kerana dia ni tokoh PAS ke apa. Bukan. Disebabkan saya berkeyakinan bahawa beliau mengetahui sifat fizikal Nabi SAW yang asal. Oleh sebab itu bila Nabi SAW datang di dalam bentuk berwarna hitam, berwajah lain, maka dia perlu ditafsirkan. Ini disebutkan di dalam banyak kitab-kitab takbir mimpi tentang wajah Nabi SAW yang mungkin berubah. Dia memang sifat Nabi SAW tetapi wajah itu berubah, ataupun tangan itu berubah, ataupun keadaan itu berubah dan seumpama dengannya. Maka itu menunjukkan keperluan untuk ditakbirkan perkara itu. Itu perlu ditafsirkan perkara berkenaan. Bukan kita percaya bahawa Nabi Muhammad wajahnya hitam. Bukan. Nabi Muhammad tidak berkulit hitam. Tetapi bila dia datang dalam keadaan kulit hitam dan orang yang mimpi itu mengetahui tentang bentuk fizikal Nabi SAW, maka itu menjadi bukan kewajipan, itu menjadi satu perkara yang penting untuk ditakbirkan. Pasal apa kulit Nabi tiba jadi hitam bila dia datang semula? Tadi okey, kulit dia okey. Tapi kemudian bila datang semula, kan dia kata tadi, ukhatibun sunnah summa syiah. Aku datang bertemu dengan sunnah, kemudian datang aku akan bercakap dengan syiah. Jadi kenapa waktu awal datang ada parut perang Badar, tapi datang sekali lagi hilang, kemudian datang sekali lagi dalam keadaan wajahnya hitam. Kalau saya diberi keizinan untuk mentadbir, saya menyatakan bahawa Nabi SAW sedang memberi peringatan kepada Tok Guru Haji Hadi untuk berhati-hati dengan Syiah. Pada saya, kalau saya diberikan kebenaran untuk mentadbirkan mimpi ini, saya menyatakan bahawa mimpi ini telah memberikan gambaran yang amaran kepada Tok Guru Haji Hadi untuk berhati-hati dengan kelompok Syiah. Oleh sebab itu, Tok Guru Haji Hadi adalah tokoh Ahlu Sunnah. Rasulullah SAW dah datang bertemu dengan Haji Abdul Hadi Awang. Datang bertemu dengan beliau. Beliau adalah tokoh As-Sunnah. Manakala kemudian dia pergi, Nabi hilang, kemudian pergi bertemu dengan Syiah. Bila bertemu dengan Syiah, datang semula Nabi dalam keadaan hitam dan sedih. Ini telah jelas menunjukkan ditujukan kepada Syiah. Dia tak tuju kepada Arab. Kenapa nak ada kaitkan Arab di dalam cerita Tok Guru Haji Hadi? Sebab pertemuan itu hanya dua sahaja. Nabi bertemu dengan Haji Hadi, Nabi bertemu sekali lagi dengan Haji Hadi. Maksudnya selepas bertemu dengan satu kelompok selepas Haji Abdul Hadi, datang Nabi SAW bertemu dengan Haji Hadi seterusnya. Jadi dia tak ada kaitan dengan orang Arab pada waktu itu, bahkan wajah-wajah Arab pun tidak. Adakah kita kata apabila Rasulullah SAW sebut ukhatibus sunnah tu, dia mesti bertemu dengan Arab? Macam mana as-sunnah itu dikenali dengan Arab? Saya tak faham kenapa as-sunnah itu mesti dikaitkan dengan Arab dalam takbir mimpi yang disebutkan oleh katanya tokoh Ikhwan tadi, tokoh Palestin tadi. Dia nak ditakbirkan kepada Arab. Macam mana dia nak takbir kepada Arab? Kan? Dia cakap nak satukan dengan Syiah. Iyalah, itulah yang jadi isu. Saya kira ada kemungkinan ada kesilapan takbir di sini. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, dahulu waktu mula-mula jadi kes isu ni, jadi kes isu berkaitan tentang pemergian Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang pergi ke
Muktamar Syiah. Saya adalah antara orang yang tak puas hati. Oleh sebab tu saya tulis buku ni, Fatwa Ulama Al-Azhar terhadap Syiah 12. Yang ni saya tulis pada ketika lebih kurang macam tu 15 ataupun 17 begitu. Saya tulis buku ni. Saya sebut dekat sini tentang Syiah, bahkan saya sebut tentang sejarah. Dalam buku ni ada gambar Tok Guru Haji Hadi sedang berpeluk dengan Khamenei. Dekat sini disebut, saya sebut sini, namun umat Islam masih lagi berlemah lembut dan berdiam diri dengan alasan persaudaraan Islam. Padahal tidak ada kebaikan yang diterima oleh ahli sunnah melainkan episod-episod penipuan. Lebih malang lagi, niat baik tadi akhirnya memberi manfaat kepada Syiah dan tidak memberi apa-apa manfaat kepada Sunni. Mereka mengajak orang untuk menganuti Syiah dan menghina Sunni di hadapan dan belakang kita. Kemuncaknya, kehadiran Tuan Guru Haji Hadi Awang ke persidangan antarabangsa kebangkitan Islam di Tehran telah mengangkat kemarahan umat Islam ahli sunnah di seluruh dunia. Di dalam kesibukan umat Islam bertukus lumus mengutuk kerajaan Syria Iran dalam pembabitannya terhadap pembunuhan umat Islam di Syria, tiba-tiba Tuan Guru yang disanjung di seluruh dunia menghadiri majlis anjuran Syiah Iran. Masyarakat melihat seolah-olah Tuan Guru tidak cakna dengan isu Syiah dan kejahatan semasa yang mereka lakukan ketika ini. Pandangan beliau pula begitu berbeza dengan Ketua Kesatuan Ulama Islam Sedunia Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang lantang mengutuk persidangan berkenaan. Apabila isu itu memuncak, orang ramai cuba mengaitkan pegangan Haji Hadi dengan Syiah. Demikian juga, moga-moga penulisan ini lebih memberi pencerahan kepada kita terhadap bahaya akidah Syiah supaya ia tidak tersebar di negara kita, Allah lebih tahu. Yang ini yang saya sebutkan di dalam buku Fatwa Ulama Azhar terhadap Syiah 12. Saya jelaskan tentang Syiah itu bagaimana, apakah akidah yang tersembunyi di dalam mazhab Syiah, apakah yang telah dizahirkan di dalam mazhab Syiah. Kemudian saya kumpulkan fatwa-fatwa ulama-ulama daripada Al-Azhar berkaitan tentang isu Syiah. Ini berikutan, ini juga sangat berkaitan dengan kehadiran Tuan Guru Haji Abdul Hadi pergi ke dalam persidangan bersama dengan tokoh-tokoh Syiah. Kita tidak setuju, bukan saya tak setuju, tetapi Tok Guru Syekh Abdul Hadi pun kawan-kawan dia yang dia kata kawan-kawan Arab dia, antara kawan-kawan Arab dia yang tak bersetuju dia hadir dalam persidangan berkenaan adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, dia sendiri yang antara yang memberikan kritikan berat terhadap kehadiran Tok Guru Haji Abdul Hadi ke sana. Waktu tu tak silap saya, Tok Guru Haji Hadi masih lagi, tak silap saya, waktu tu Tok Guru Haji Hadi masih lagi menjadi orang kedua kepada Dr. Yusuf Qaradawi dalam Kesatuan Ulama Islam Sedunia. Awak mungkin kena tahu Tok Guru Haji Hadi ni dia bukan ulama-ulama lekeh semua, bukan. Dia adalah tokoh ulama besar. Bukan takat di Malaysia saja, tetapi di seluruh dunia. Dia adalah seorang tokoh yang menjadi sanjungan daripada ulama-ulama seluruh dunia juga. Oleh sebab tu dia berada di dalam Kesatuan Ulama Sedunia. Rabitah Alam Islam, apa dia, lupa dah nama Kesatuan Islam Sedunia ni. Pelupa dulu. Rabitah lah, dalam Rabitah. Di dalam Rabitah ni Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ni jadi orang nombor 2. Dia pernah menjadi orang nombor 2 kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan ada beberapa tahun juga dia duduk dekat situ. Jadi, dia bukan orang lekeh, sahabat-sahabat. Dia bukan orang lekeh, dia adalah tokoh ulama besar. Tokoh ulama besar. Jadi, apabila tindakan yang dia lakukan itu bersifat kontroversi, pastinya diberikan kritikan oleh ramai daripada kalangan ulama. Antara yang berlaku adalah keadaan dia di situ. Bukan nombor 2. Dah. Habis itu nombor berapa? Kalau bukan nombor 2, nombor berapa? Dia naib, tak silap saya waktu tu. Naib Rais, tak silap saya waktu tu. Naib Rais. Salah seorang naib presiden kesatuan. Betul? Salah seorang, ialah naib presiden lah. Naib presiden tu orang nombor 2 lah. Naib presiden dia ada 2 atau berapa orang naib presiden kat situ, dan dia salah seorang daripadanya. Dia di bawah Dr. Yusuf Qaradawi. Bukan orang lekeh-lekeh calang-calang orang. Dia adalah tokoh besar. Walaupun dia tokoh besar, ialah kita kata ada yang kita ada kewajipan untuk kita mentaati keseluruhan. Tetapi daripada sudut nak kata dia adalah seorang tokoh besar para ulama, dia memang tokoh besar para ulama. Dia tokoh besar ulama, bukan kecil-kecil anak. Oleh sebab itu kritikan yang diberikan kepada dia adalah satu yang wajar disebutkan
yang wajar difahami dalam isu ni. Boleh sahabat-sahabat? Jadi mimpi Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang adalah mimpi yang boleh jadi benar. Dia bertemu dengan, boleh jadi, yang saya sebut boleh jadi, saya tak ada kepastian dalam bab ni, boleh jadi benar. Tetapi sebab dakwaan dia, saya tak nampak ada dakwaan yang bermasalah dekat sini. Kita tak nampak dakwaan yang bermasalah. Kalau kata dakwaan wajahnya jadi hitam tu pun, dia adalah wajah yang bertukar. Para ulama sebut berkaitan tentang hal ni sebelum ni. Dia ulama sebut. Cuma nak jadikan ini sebagai modal politik, nak mengatakan bahawa inilah hujah yang membuktikan bahawa Tok Guru Haji Hadi adalah dekat dengan Tuhan dan kita wajib untuk mentaatinya, itu bukanlah hujahnya. Kerana mimpi bertemu dengan Nabi SAW ini adalah satu satu bimbingan kepada individu tertentu sahaja, dan ia boleh berlaku kepada seluruh orang, tak kira orang itu baik, orang itu buruk, orang Islam, bahkan orang kafir. Orang kafir pun berkemungkinan dia bertemu dengan Nabi SAW. Macam isu bala hari itu tu kan, bala yang dia kata dia bertemu dengan Nabi kan, yang tu kita kena tanya dia, betul ke hang jumpa dengan Nabi SAW? Kalau jumpa dengan Nabi, apakah bentuk fizikal Rasul SAW yang hang jumpa? Kita akan semak berdasarkan kepada hadis-hadis yang telah disebutkan. Yang ni pun termasuk dalam ijtihad. Tok Guru Haji Hadi solat istikharah. Dia sebut dalam backgroundnya, dia solat istikharah. Bila dia solat istikharah, dia nampak mimpi bertemu dengan Nabi SAW, dan dia takbirkan mimpi dia itu adalah untuk kesatuan di antara sunnah dan syiah, yang saya tidak bersetuju secara khusus apabila kesatuan itu pada waktu tu adalah diorang duduk waktu Syria, Syiah Syria sedang membantai Sunni waktu tu, tiba-tiba Tok Guru Haji pergi ke sana. Dia memalukan umat Islam pada waktu tu. Tetapi kalau kita kata Syiah ni, kita boleh tak duduk sekali dengan dia, ambil kerjasama dengan dia? Boleh tak Syiah kita bekerjasama dengan dia? Bolehlah kalau kita kata dia adalah seorang Muslim. Dia seorang Muslim, boleh tak kita kerjasama dengan orang Muslim? Boleh, tak masalah. Cuma adakah dia ajaran sesat? Ya, dia ajaran sesat. Dia termasuk di dalam ajaran-ajaran sesat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada yang komen kata saya tak hormat Haji Hadi. Tak apa, tak ada masalah. Itu awak punya peribadi, saya tak ada masalah. Saya daripada dulu sampai hari ini menghormati Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang, Tok Guru Ni Aziz, bahkan Tun Mahathir. Saya sangat hormati Tun Mahathir. Bahkan buku beliau Doktor Umum tu saya baca satu persatu. Bahkan cuma yang saya kurang sikit hari ini Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya memang jarang membaca berkaitan tentang beliau, tetapi apabila beliau menjadi Perdana Menteri, nampak gayanya banyak yang proses-proses madani itu nampak baik dan kita bersetuju. Yang tu tentu cantik lah. Cuma bukan semualah. Cuma kita kata daripada sudut seorang pemimpin, kita nampak ada gaya kepimpinan yang sangat unik yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu penjelasan saya berkaitan tentang hadis ni. Kalau mimpi Nabi pun tak payah nak heboh. Dia tak heboh pun. Dia just cerita sahaja. Walaupun sebenarnya mimpi bertemu Nabi ni kita tak payah cerita ke orang lah kalau tak ada keperluan. Sebahagian para ulama menganjurkan supaya mimpi bertemu Rasulullah tu dia tak diceritakan secara meluas kepada orang lain, melainkan kepada orang yang amanah, kepada orang yang arif, orang yang dapat memahami perkara tersebut dengan baik, sebab dia dapat mengelakkan fitnah, salah faham dan sebagainya. Sebab kita kena tahu, apabila mimpi bertemu Nabi ni, dia tidak akan mengeluarkan satu perkara ibadah yang baru. Dia hanya boleh mungkin memberikan inspirasi sahaja. Macam dalam kisah Tok Guru Haji Hadi, saya nampak memang ia memberikan inspirasi sahaja kerana dia istikharah tadi. Dia mencari jalan yang lebih tepat untuk dia ambil. Sama ada nak pergi ke muktamar itu, nak pergi ke majlis itu, ataupun tidak pergi. Tapi di dalam mimpi itu, dia memahami dalam mimpi itu seolah-olah dia kena pergilah ke muktamar berkenaan, ke majlis berkenaan. Macam tu. Jadi dia hanyalah memberikan rangsangan. Tapi kalau di mimpi mungkin pergi, di mimpi dia kata okey, kemungkinan Rasulullah nak galakkan dia pergi, tapi dia tak pergi. Adakah salah? Tak salah juga. Tak salah juga. Sebab mimpi bertemu Nabi ni dia tidak akan menjadi dalil untuk kewajipan melakukan sesuatu. Kalau mimpi contoh, Nabi kata selepas bangun tidur nanti hang kena baca istighfar 3 kali. Dia bangun dia tak baca istighfar, ada masalah tak? Akhirat nanti dia akan dipertanggungjawabkan? Tidak. Tak ada langsung apa-apa. Sebab mimpi
tidaklah menjadi hujah kepada amalan. Semua yang mimpi dia jumpa Rasul memang bukan buat syariat baru, tapi memberikan kekuatan. Dan membuat syariat baru ni maksudnya membuat amalan baru. Macam yang jadi masalah contoh, ini bukan mimpi dah, dia dah masuk lebih pada mimpi, iaitu yaqazah, bertemu dengan Nabi terus. Ini adalah dakwaan yang bermasalah. Dakwaan yang bermasalah adalah selepas mimpi dia kata dia bertemu dengan Rasul SAW secara terus. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh kebanyakan negeri-negeri kita di Malaysia, antara sebab kesesatan Al-Arqam sebelum ini ialah dakwaan bahawa Syekh Suhaimi bertemu dengan Nabi SAW untuk menerima aurat Muhammadiyah ataupun zikir agung. Dia bertemu, disebut yaqazah, bertemu secara jaga. Jadi dia bertemu sungguh-sungguh. Maksudnya bertemu sungguh ni adalah bertemu Nabi dalam keadaan Nabi macam kita ni. Ada darah, ada muka yang ada mata dan sebagainya, kita boleh pegang, kita boleh rasa, kita boleh bau dan sebagainya. Maksudnya dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan tidur, dalam keadaan jaga, dalam keadaan sedar ni. Yang ni yang ada masalah. Syekh Suhaimi dia dakwa bahawa dia dapat zikir agung tadi yang diamalkan. Dan ada fadilat pula zikir agung tu, aurat Muhammadiyah tu, ada fadilat pula. Yang ni ada masalah sebab dia mengamalkan satu perkara yang tidak ada sandarannya daripada Quran dan juga sunnah. Yang ni yang jadi masalah. Dan kalau kita tengok daripada sudut tarikat, banyak yang buat dakwaan macam ni. Guru-guru tarikat mereka dapat amalan-amalan zikir-zikir ni daripada mana? Adakah daripada Quran? Adakah daripada sunnah? Kebanyakannya datang daripada mimpi-mimpi daripada tok guru mereka, yang sebenarnya mimpi-mimpi ini tidak boleh dijadikan dalil dan juga hujah. Kesepakatan para ulama tentang mimpi tidak boleh menjadi dalil dan juga hujah. Ustaz budak kata Nabi datang pondok dia yaqazah. Lah ustaz budak tu ke dalam kes lain. PMX bukan macam Haji Hadi duk jajah untuk cari pengaruh kerja. Orang politik ni macam tu sahabat-sahabat. Orang politik ni macam tu. Ada manfaat yang dia orang boleh ambil daripada masyarakat, dia orang akan ambil Itu namanya ahli politik. Cuma macam mana dia ambil dalam keadaan baik ataupun buruk. Saya tak tahu bilakah Tok Guru Haji Hadi sebut cerita ni. Tapi kalau dia baru sebut cerita ni pada waktu sekarang dia sebut, saya rasa dia tak ada kepentingan. Sekarang ada pilihan raya pun, saya tak nampak ada pilihan raya apa pun sekarang ni. Kita tak nampak ada keperluan dia untuk berkempen politik. Lain daripada dulu Ustaz Hashim Jassin, dia sebut tentang Tok Guru bertemu dengan Rasulullah tu, mimpi bertemu Rasulullah tu, yang tu waktu dalam kempen. Yang tu saya pasti orang berkenaan dia ada purpose untuk politik. Tapi kalau untuk isu Tok Guru Haji Hadi ni, saya tak tahu bila dia sebutkan. Kalau dia baru sebut beberapa hari ini, membawa maksud dia tidak ada sekurang-kurangnya kita boleh berhusnuzan, dia tidak ada purpose untuk politik. Sebab sekarang ni awak nak kempen apa? Awak kempen apa? Betul tak? Dah banyak kali Haji Hadi cerita. Yang saya semak, bukan banyak kali dia cerita dia jumpa Nabi. Cerita tentang dia jumpa Nabi ni banyak kali diceritakan. Yang tu yang saya tahu. Banyak kali yang diceritakan tentang Tok Guru Haji Hadi bertemu dengan Nabi. Cuma yang menceritakan tu yang ada berbeza-beza. Ada Ustaz Hashim Jassin cerita, Tok Guru Ni Aziz pun ada cerita juga, tapi ceritanya sama je kot, sama saja. Kalau nak kata dia ini sebagai modal politik, saya tak berapa nak setuju dengan anda yang mengatakan perkara berkenaan. Saya tak berapa nak setuju. Dia sebut beberapa hari lepas dalam Perhimpunan Pemuda di Putik Kelantan. Astana Kirana sebut tu. Dia sebut beberapa hari lepas dalam Perhimpunan Pemuda di Putik Kelantan. Saya rasa saya tak ada kepentingan politik dia nak sebut untuk hal tu. Apatah lagi dia hanya sebut kepada pemuda, dan waktu ni dia tak ada kempen politik sekarang ni. Ialah kalau ada sekadar untuk rekrutmen biasa saja adalah. Tapi saya tak nampak keperluan yang besar sehingga dia nak, contohnya dia nak menipu orang, dia nak kata bahawa dia bertemu dengan Nabi, ataupun mimpi dia bertemu Nabi tu dia nak jadikan sebagai hujah untuk orang undi dan mengundi PAS lah sebagai contoh kan. Saya tak nampak ada kepentingan tu. Saya tak nampak. Pada saya tak nampak, dan saya tak nampak juga ada problem pada cerita Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang. Saya tak nampak. Mungkin ada sahabat-sahabat yang nampak. Bila dia nak nampak, anda nampak, mungkin anda boleh bagi pandangan yang berbeza. Ini pun bukan
bukan membuktikan bahawa saya ni orang PAS. Itu memang jauh panggang daripada api ya. Anda tahu saya mengkritik PAS. Saya bagi tahu banyak kali bahawa saya tidak berpegang dengan mana-mana satu ahli politik, parti politik. Tak kiralah daripada PH ke, daripada PN ke, daripada DAP ke apa ke, tak ada. Saya memang tak pegang parti politik, tidak bersama dengan mereka, bahkan tidak mendapat pun apa-apa manfaat daripada orang-orang politik ni. Tak ada pun. Tak ada apa ahli politik belanja makan pun tak ada. Belanja makan pun saya rasa tak ada. Tak ada belanja makan pun tak ada. Tapi itulah kita sebut apa yang kita kata yang benar. Yang kata yang benar. Pada saya tak nampak apa masalah, maka okeylah. No issue. Betul ke muka Nabi hitam ikut mimpi Haji Hadi? Awak kena dengar cerita Tok Guru Haji Hadi daripada awal, baru awak boleh tahu tentang keadaan wajah baginda Nabi SAW jadi hitam. Tok Guru Haji Hadi tak sebut Rasulullah wajahnya hitam. Tidak. Dia cerita mula-mula Rasulullah datang melawat ke Masjid Rusila dalam keadaan parut perang Uhud di wajah Rasulullah. Dia sebut yang tu dulu. Lepas tu Nabi hilang. Lepas Nabi hilang, Nabi datang balik. Waktu datang balik itu baru wajah Nabi berwajah hitam dan juga sedih. Hitam dan juga sedih. Maksudnya berlaku perubahan kepada muka Nabi SAW. Isu perubahan muka Nabi SAW ni memang dibahaskan di dalam takbir-takbir mimpi. Bila dia bertemu dengan Nabi, wajah Nabi bertukar. Ada yang merah, nampak merah, bertukar jadi merah. Adakah bertukar merah itu menunjukkan sifat asal wajah Nabi itu merah? Tidak. Oleh sebab tu, dalam cerita Tok Guru Haji Hadi, ini cerita ringkas dia. Saya hanya basekan kepada cerita ringkas dia saja. Cerita ringkas dia ni, keadaan wajah tu bertukar kepada hitam. Bukan membawa maksud sifat dia itu hitam. Boleh tak? Itu pandangan kita. Kalau orang bertemu dengan Nabi, dia bertemu dengan Nabi, sila, tak ada masalah. No issue apa masalah kita. Adakah disebabkan ketaksuban kita kepada politik, ketaksuban kita kepada anti kepada parti politik Haji Abdul Hadi ataupun pandangan-pandangan politik Haji Abdul Hadi menyebabkan kita menolak semua perkara yang datang daripada dia. Betul ke Bala di HPP berkali-kali mimpi Nabi? Dia mimpi jumpa Nabi. Persoalan kita adalah kita tanya dia, betul ke dia jumpa Nabi? Betul ke dia jumpa Nabi? Kalau dia kata dia betul jumpa Nabi, cuba dia cerita kat kita. Kebanyakan saya jumpa ramai orang yang bila dia cerita dekat kita dia jumpa Nabi, saya tanya kepada dia, betul ke hang jumpa Nabi? Dia kata betul jumpa Nabi. Apa yang hang jumpa? Dia dengar suara saja. Dengar suara, macam mana nak kata itu Nabi? Dengar suara saja, macam mana nak kata itu Nabi? Macam mana sifat Nabi itu nak dijelaskan dengan hanya suara? Walaupun ada sifat suara Nabi, tetapi bagaimana hanya nak dijelaskan dengan sifat suara saja? Dengar suara saja. Jadi bila dengar suara, dia tak jumpa juga. Kemudian ada yang kata dia jumpa Nabi dalam keadaan bajunya putih, rambutnya putih, panjang sampai ke belakang, panjang, wajahnya berseri-seri, memegang tongkat dan sambil membongkok. Dan wajahnya berseri-seri, wajahnya bercahaya. Dalam keadaan tu, dia kata dia bertemu Nabi dengan wajah itu. Kita kata itu bukan awak jumpa Nabi, itu awak jumpa Gandalf dalam The Lord of the Ring. Awak tak jumpa Nabi SAW sebab wajah dan rupa baginda Nabi tak macam tu. Tak macam tu. Sebab tu kita kena dia kena sebut kepada kita apa yang dia cerita. Macam kisah Tok Guru Haji Hadi ni. Walaupun dia sebut tentang wajah Nabi hitam, tapi dia tak sebut hitam tu adalah wajah fizikal Nabi, tetapi wajah itu berubah menjadi hitam. Jadi kita tahulah, okey, cerita dia itu begitu. Maka dia tak kata bahawa wajah Nabi SAW itu hitam. Nampak tak? Bila bagi dia cakap anna Rasulullah, tak semestinya. Kalau dia tak cakap anna Rasulullah pun, ada orang dalam mimpi itu kata itu adalah Rasulullah. Kemudian dia yang mimpi itu melihat wajah Rasul SAW itu, maka itu adalah Rasulullah SAW. Dapat tak? Mimpi jumpa Nabi adalah mimpi yang sangat hebat. Iaitu mimpi yang awak tak boleh lupa dalam keadaan tempoh masa yang panjang. Mungkin akan ada lupa sikit-sikit lah ada. Tetapi dia adalah mimpi yang sangat memberikan memori kepada anda. Kalau ikutkan anda nak, bila mimpi jumpa Nabi ni, awak nak cerita ke orang. Anda nak cerita ke orang sebab dia mimpi yang sangat istimewa. Bukan cerita tu nak riak kepada orang, tapi sebab dia sangat istimewa. Bila kita mimpi tu, bangun kita dalam keadaan segar, dalam keadaan kita terinspirasi. Mimpi jumpa Nabi SAW. Tapi
kita bila orang bertanya kepada kita tentang bila mimpi bertemu dengan Nabi, maka kita perlu memerhatikan apakah yang dimimpikan itu. Boleh jadi tak syaitan datang, dia kata ana Rasulullah, boleh jadi. Boleh jadi. Masalahnya bukan mimpi tapi jalan cerita yang karut. Nama mimpi. Jalan cerita mimpi memang macam tu. Nama mimpi. Mimpi ni dia kadang kita nampak merepek, kadang nampak masuk akal. Selalunya merepek lah. Selalunya kalau kita fahami secara, kalau dalam buku dia ada fiction dan non-fiction. Kalau kita kata dia dalam non-fiction, dia dalam bukan reka-rekaan, dia dalam satu cerita yang lurus. Kalau mimpi ni jarang dia berlaku dalam lurus. Mimpi mak dan ayah mimpi ayah meninggal dunia. Boleh jadi dia memberi peringatan untuk kematian mak engkau. Mak engkau. Ini saya boleh cerita sikit lah. Saya cerita sikit. Ini sebagai contoh sahaja. Saya ni bukan mimpi jumpa Nabi. Ini cerita tentang mimpi bertemu dengan mimpi meninggal. Tak semestinya begini. Tetapi kakak saya pun tak tahu kakak saya cerita. Kemudian lama pun meninggal. Baru cerita. Kakak saya dan ramai daripada adik-beradik saya. Kita orang ada 13 adik-beradik. Ramai daripada adik-beradik saya mimpi benda yang sama. Iaitu kami memimpi ayah kami meninggal dunia. Beberapa kali kami mimpi dalam tempoh masa terdekat. Mimpi ayah kami meninggal dunia. Dalam keadaan sebelum tu mak tak sakit, ayah tak sakit, tak ada apa. Mimpi ayah meninggal dunia beberapa kali. Akhirnya yang meninggal dunia adalah mak. Mak meninggal dunia. Berlaku kepada orang yang lain, kawan saya, dia mimpi macam tu juga beberapa kali juga. Beberapa kali mimpi mak dia meninggal. Mak atau ayah dia, saya tak ingat mana satu. Mak atau ayah dia meninggal. Dan mimpinya berlaku secara lurus. Iaitu orang itu meninggal. Jadi dia tak semestinya straight, tak semestinya bengkok. Tak semestinya straight, bengkok. Tak semestinya dia masuk di akal, tak semestinya tak masuk di akal. Bila biasanya tak masuk di akal, baru wujud takbir mimpi. Sebab tu, takbir mimpi ni berlaku pada zaman Nabi SAW juga. Sehingga bila bila sahabat-sahabat pergi bertemu Nabi, lepas solat subuh, banyak sahabat-sahabat jumpa Nabi, minta takbir mimpi daripada Nabi SAW. Tapi Nabi kata, faqsus ru'yaka ala Abi Bakar fa innahu a'lamun nas bi ta'bir. Ceritakanlah cerita mimpi kamu ini kepada Abu Bakar kerana dia ni orang yang pandai di dalam mentafsirkan mimpi. Dia cerita ke Abu Bakar. Walaupun Nabi pun pandai juga tafsir mimpi, Nabi pun tahu, tetapi tidak penting sangat tafsir mimpi ni. Tafsir mimpi ni tidaklah wajib dan tidaklah penting dan tidaklah kita mesti beriman ia mesti jadi seperti mana yang dikehendaki dalam mimpi. Dia tak ada. Sebab tu Nabi kata, hampir tanya Abu Bakar. Dalam satu keadaan Rasulullah kata, Abu Bakar, bila kamu takbir, ada yang betul, ada yang tak betul. Ada yang kena, ada yang tak kena. Ada yang kena, ada yang tak kena. Sebab tafsir mimpi ni, dia adalah perkara yang tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Tidak wajib pun orang yang takbir tu, dia takbirkan, dia tafsirkan mesti tepat. Tak semestinya tepat. Boleh jadi tak 2-3 orang tafsir mimpi, dalam keadaan tafsirnya jawapannya berbeza. Boleh jadi. Dan mimpi bertemu dengan Nabi tidak mengangkat darjat seseorang pun.